Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan macam mana cara kita nak buat haji tamattu'. Sebenarnya haji namanya tamattu' tapi kita tak niat sahaja aku mengerjakan haji tamattu'. Maksud dia kita mengerjakan umrah terlebih dahulu di dalam bulan haji. Bila sampai masa dekat nak wukuf di Arafah, baru kita niat haji. Jadi umrah kita buat dulu, hajinya kemudian. Itu namanya tamattu'. Maksudnya haji itu bersenang-senang, bermudah-mudah. Tapi ingat ya, orang yang melaksanakan haji secara tamattu', dia dikenakan dam tamattu'. Kita kena bayar dam tu. Lebih kurang RM500 tu. Seekor kambing kita kena sembelih di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Baik, bagaimana cara kita nak laksanakan? Waktu kita nak berangkat ke Madinah, biasanya kita akan dibawa ke Madinah dan jumlah hari sudah tak ditetapkan 8 hari. Tak semesti kita duduk 8 hari kerana Madinah hanya sekadar untuk kita ziarah sahaja. Kita bawalah segala kelengkapan, persiapan kita dah buat belaka. Kita buatlah, kata orang, persediaan di rumah lagi. Kita akan dibawa ke Madinah Al-Munawwarah, laksanalah kerja-kerja ziarah di sana. Sewaktu kita nak berangkat ke Tanah Haram Mekah, waktu itulah kita dah mula nak mempersiapkan diri kita di dalam ihram. Kita berniat ihram sebenarnya ada 3. Untuk haji tamattu', kita niat ihram umrah. Ada juga orang niat haji, ada juga orang niat haji dan umrah, ada juga dia katakan ihram mutlak. Tetapi bila nak buat haji tamattu', kita selesaikan kerja umrah terlebih dahulu. Setelah beberapa kali umrah kita boleh buat ya ketika di Mekah, sampailah masanya sewaktu kita nak berangkat ke Arafah pada 8 hari bulan Zulhijjah. Jadi semasa 8 hari bulan Zulhijjah tu kita buat persiapan ihram semula, iaitu untuk melaksanakan ihram haji. Apa yang harus kita buat ketika itu? Seperti biasalah kita mandi sunat ihram, kita buat perkara-perkara sunat sebelum ihram, ya, pakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram. Jadi sembahyang sunat ihram ni kita boleh buat di hotel. Sewaktu nak berangkat ke Arafah itulah kita pun mula berniat haji, iaitu nawaitul hajj wa ihramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan ihram aku dengannya. Mulalah kita bertalbiyah, mulalah kita menjaga larangan ihram, banyakkan kita berdoa, berzikir, lepas tu berangkatlah ke Arafah. Malam tu tidak wukuf lagi sebab kita berada di sana untuk beribadat malam. Sehinggalah paginya besok ada kuliah subuh, malam tu ada qiyamul lail, kita boleh buat sendiri, ya, buat dengan kawan-kawan, zikir munajat, doa munajat. Bermulanya wukuf tu ialah pada 9 hari bulan Zulhijjah selepas Zuhur. Di situ akan diberikan taklimat ya oleh pembimbing-pembimbing, sama ada daripada package ataupun daripada tabung haji. Ada ustaz-ustaz yang akan membimbing di sana. Jadi sewaktu itu kita kena tahu bahawa solat yang kita lakukan di sana boleh kita buat secara jamak tamam. Maksudnya Zuhur kita buat 4, kemudian Asar kita buat 4 di dalam waktu Zuhur. Ya. Sembahyang ni kita lakukan selepas mendengar khutbah Arafah di Arafah ya pada 9 hari bulan. Dan sembahyanglah kita secara jamak tamam. Kemudian kita banyakkan bertalbiyah ya. Setelah itu kita makan tengah hari, sampailah petang. Waktu doa yang sangat kita nantikan ialah selepas Asar sebelum Maghrib. Kerana wukuf dikenaki di antara Zuhur dan habis waktu wukuf tu ialah sebelum masuk subuh pada malam 10 hari bulan. Jadi waktu yang kita dikehendaki itu sebahagian siang dan sebahagian malam kita berada di Arafah, itulah yang afdal. Jadi habis kita wukuf di Arafah, selepas Maghrib kita buat persiapan untuk berangkat ke Musdalifah. InsyaAllah pihak pengurusan tabung haji, pihak package akan berikan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada masa ke semasa. Dia sentiasa memberi peringatan. Kita dengar saja taklimat-taklimat yang disampaikan oleh pihak tabung haji dan pihak muassasah. Dan sewaktu itu pihak muassasah lah yang mempunyai kuasa yang paling hebat sekali.
Keputusan semua daripada dia. Pukul berapa kita nak bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah. Dan bila kita bergerak saja, di Muzdalifah, satu lagi wajib haji kita kena laksanakan, iaitu bermabit di Muzdalifah. Di Arafah tadi kita wukuf, itu rukun haji. Bermabit di Muzdalifah itu wajib haji. Lepas di tengah malam, maka kita pun bergeraklah pergi ke Mina. Pergi ke Mina. Selepas bermabit di Muzdalifah, tengah malam akan ditentukan oleh pihak tabung haji. Biasa tabung haji akan bagi tahu pukul berapa bermabit di Muzdalifah. Tahun lepas kalau tak silap saya pukul 11.53 malam. Sebelum tu 11.35. Dia berubah daripada setahun ke setahun. Jadi bila kita dah melepasi masa itu, kita sudah dianggap bermabit di Muzdalifah. Waktu itu barulah kita bergerak keluar daripada Muzdalifah. Kita sudah melaksanakan wajib haji bermabit dan kita pergi ke Mina. Jadi selepas di tengah malam, kita sudah mula untuk melaksanakan tahallul. Iaitu tahallul dalam haji ada dua. Satu tahallul awal, yang kedua tahallul sani. Tahallul yang pertama, kita membebaskan diri kita daripada larangan ihram 10 perkara. Akan gugur dengan melakukan 2 perkara di Mina, iaitu melontar jamrah kubra dan bergunting. Jadi 2 perkara tu dibuat di Mina, dia sudah tahlul awal. 10 larangan ihram dah gugur. Tu di Mina. Baik, mereka yang sudah tahlul awal di Mina, untuk tahlul sani, mereka kena pergi ke Mekah pula. Untuk tawaf dan sa'i. Bila mereka yang duduk di Mina tadi tahlul awal di Mina, dia pergi ke Mekah, tawaf dan sa'i, sudah 3 perkara dia buat, dia sudah tahlul sani. Jadi tidak ada lagi larangan-larangan di dalam ihram bagi mereka yang pergi ke Mina buat tahlul awal, tahlul sani di Mekah. Ada juga setengah-setengah pakej membawa jemaah mereka ke Mekah. Bagi yang menuju ke Mekah pula, mereka melaksanakan 2 perkara itu di Mekah, iaitu tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf dan sa'i itu dikira satu, kemudian bergunting. Jadi 2 perkara tu buat di Mekah. Mereka ini yang balik Mekah tahlul awal di Mekah. Dan mereka juga 10 perkara larangan itu gugur. Ya, jadi yang tinggal hanya hubungan suami isteri saja. Ada 3 larangan lagi tak boleh kita buat kerana belum lagi tahlul sani. Jadi yang saya sebutkan tadi baru tahlul awal. Boleh buat di Mina 2 perkara dan boleh buat di Mekah. Bagi yang buat tahlul awal di Mekah pula, yang tawaf sa'i bergunting tadi, untuk tahlul sani, orang yang Mekah ni, dia kena balik semula ke Mina untuk melontar jamrah kubra. Setelah dia melontar jamrah kubra, orang yang balik Mekah juga tahlul sani. Mereka juga sudah gugur semua larangan-larangan ihram. Jadi orang yang balik Mekah ni sudah dikira selesai rukun haji. Tetapi wajib haji belum lagi selesai. Sebab di Mina ini ada lagi melontar ketiga-tiga jamrah untuk hari 11, untuk hari 12 dan untuk hari 13. Para jemaah boleh memilih untuk melakukan nafar awal. Jadi sini saya sikit nak sebut tentang nafar awal dengan tahlul awal. Selalu orang keliru lah. Bila sebut nafar awal dengan tahlul awal seolah macam dia sama. Sebenarnya kita ingat tahlul tu menghalalkan diri kita. Tahap pertama, tahap kedua. Tapi bila nafar awal tu, kita duduk di Mina tu 2 malam. Hari 11, hari 12. Tak, kita tinggal di Mina tu hari 13, kita balik Mekah. Kalau nafar sani, duduk 3 malam. Jadi siapa yang buat nafar awal, boleh saja. Siapa-siapa pun boleh, tidak ada halangan. Fala isma alaih. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dengan jelas bahawa siapa yang nak buat nafar awal boleh, nak buat nafar sani pun boleh. Jadi cuma orang yang nak buat nafar awal tu dia kena ada 5 syarat. Pertama, dia kena duduk di Mina tu cukup 2 malam. Malam 11, malam 12. Kemudian dia kena melontar ke 3 jamrah untuk hari 11, hari 12 tu sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, dia kena niat di Mina untuk balik ke Mekah. Tak boleh niat di Mekah. Ya. Kemudian dia nak kena balik ataupun keluar daripada Mina tu sebelum terbenam matahari hari 12. Dia kena balik ataupun keluar daripada Mina dan niat tak akan kembali semula ke
ke Mina pada musim haji tahun yang dia lakukan. Itu di antara syarat-syarat orang yang nak melakukan nafar awal. Maka bolehlah dia lakukan nafar awal. Kalau tak cukup syarat ni, dia kena buat nafar sani. Kalau dah habis waktu, dia kena bayar dam. Kerana tak bermabit dan melontar hari 13. Siapa yang duduk 3 malam, melontar 3 hari, 11, 12 dan 13, orang itu disebut sebagai melakukan nafar sani. Baik, selain daripada itu, kita kena ingat bahawa haji tamattu' yang kita buat tu umrah dulu di dalam bulan haji, kemudian selepas itu barulah kita buat haji. Itu di antara sebab kita dikenakan dam. Kerana sepatut bulan haji kita buat haji, tapi kita buat umrah, kita bersenang-senang, kita bermudah-mudah. Jadi kita kena bayar dam tamattu'. Tapi tak semestinya juga orang yang buat umrah di dalam bulan haji itu bayar dam. Kerana ada juga orang yang buat haji secara tamattu' tetapi tak perlu bayar dam. Kalau waktu dia nak berniat mengerjakan haji itu, dia keluar ke miqat asal dia. Miqat haji dia. Ya, maka dia masuk semula, dia buat haji. Sedangkan dia telah melakukan umrah di dalam bulan haji. Dia buat haji pula. Dia juga dikategorikan sebagai orang yang buat haji tamattu' tetapi tidak perlu membayar dam. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan kena ikuti dalam kursus-kursus yang akan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita di dalam kursus haji. Bagi tuan-tuan dan puan-puan muslimah-muslimat yang nak lebih lanjut berkaitan dengan penerangan haji, boleh dapatkan buku yang saya tulis ini. Saya mengambil masa lebih 20 tahun dalam kerja haji untuk nak memberikan kemudahan bagi mereka yang nak mengerjakan haji. Jangan lupa like, subscribe dan juga share kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan ilmu ini kita sampaikan untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.